barang nak berniaga dah, semua beli kat orang kan. Dia kalau pergilah dekat bazar macam ni, macam tempat macam ni okey lagi ni okey ni, kira macam ada space lagi lah untuk bernafas lah. Tempat-tempat lain ya Allah padat. Dia sa'i tu 7 kali ulang alik tu, dia tawaf seluruh Ramadan tu. Belum cerita yang tawaf pusing keliling langsung tak beli apa, ada juga. Dia pergi cari 7 bazar baru jumpa satu makanan. Gila betul. Ada orang macam tu. Dia cuci mata, macam-macam ragam orang bulan Ramadan. Kawal hawa nafsu. Dan tu yang saya selalu share dalam statistik. Sebelum PKP dulu, rakyat Malaysia membuang kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari. Bayangkan, setiap hari tau, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan di sepanjang bulan Ramadan itu 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Cuba fikir. Kita hari ni kan siap bagi bantuan, kita bagilah sumbangan makanan kan kepada mereka yang memerlukan, ataupun saja-saja sedekah. Kadang dia tak perlu sangat pun kita bagi jugalah, sebab kita nak ambil pahala Ramadan kan. Tetapi ada orang yang tidak menghargai makanan. Saya terlihat, alhamdulillah, hari ni kita bersama di dalam majlis ilmu. Saya heran pula, kat luar ni sejuk, dalam surau tu panas. Heran betul saya kan, apa hal tu kan. Dia bukan pakai angin tu, motorbot ni kipas pakai lah kan dalam tu. Tapi alhamdulillah, syukur hari ni baru saya tahu program kita buat di tapak orang mencari rezeki kan, rezeki tempat yang baik. Alhamdulillah, dulu Tompek ni tak ada guna, lapang, hutan, ditorang kan buat event seperti ini. Tentulah ada kebaikannya, maka dibuat pula dengan majlis ilmu seperti ini. Dan jangan risau, saya jenis tak ada masalah. Saya kalau seorang duduk depan saya pun saya ceramah, saya tak ada masalah. Kalau rasa-rasa nak balik tinggal kursi pun saya ceramah lagi, tak ada masalah saya tu kan. Tak ada masalah. Saya jenis penceramah yang tak kira sangat lah. Ada mikrofon, saya jalan-jalan je lah kan. Macam tu lah. Jadi hari ni kita dengan topik indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan, macam mana pula indahnya Ramadan ni ya? Kalau kita tengok kan dalam satu hadis, kalau dengar dalam hadis riwayat An-Nasa'i, memberitahu barang siapa yang bergembira menanti tibanya Ramadan, gembira menanti tibanya Ramadan, maka diharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Makna kena gembira lah sampai sambut Ramadan ni. Tetapi gembira tu kerana apa? Kena tengok sebab apa. Macam mana tak gembira tuan-tuan? Kata boleh berniaga macam tu kan. Macam mana tak gembira? Sebab gembira tu banyak peluang. Alhamdulillah. Maknanya, tapi jangan lupa sandarkan Allah bagi peluang. Macam tu. Bukannya sandarkan kita ni berpeluang. Sandarkan letak pada Allah bagi peluang. Gembira dengan Ramadan ni, maknanya bulan orang mencari rezeki. Ada setengah orang memandang bulan Ramadan ni bulan yang sangat menyusahkan. Ada setengah orang dia rasa susah betul. Kan nak kena puasa, dah lah panis, nak minum kena tunggu malam. Leceh lah, dia kata macam tu. Tetapi kita memandang bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan yang indah. Kerana apa? Kerana bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang indah kerana terdapat pelbagai hikmah dan juga kebaikan-kebaikan yang tersurat dan tersirat di sebalik Ramadan itu. Kan contoh, siapa sangka kan dekat tapak macam ni, Samsul Debat datang. Dan siapa sangka dekat tapak yang sepanih ini, dalam pukul 2 petang boleh nampak bulan dan bintang. Kan? Daripada tadi yang memanggil bulan bintang, tengah hari buta ada bulan bintang. Kat sini ada. Kan, dekat denai alam ni dapat jumpa lah. Kan? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan terahmati Allah sekalian, itu yang tersurat. Tetapi kalau kita melihat bulan Ramadan ni, bulan yang hebat, bulan yang istimewa, malahan bulan yang dikatakan sebagai syahrus suhur, maknanya penghulu segala bulan. Sebab bulan ni terkandung segala kebaikan, nuzul Qurannya, adanya tarawihnya, adanya tadarusnya, adanya ibadah-ibadah yang banyak, adanya Lailatul Qadar. Kan? Jadi ada pelbagai, adanya bayaran zakat fitrah dalam tempohnya sebelum Syawal. Jadi makna kata terkandung banyak lagi. Bulan Ramadan tiba-tiba anak yatim dapat tempahan yang sangat menggalakkan. Jadual dia lagi sibuk daripada penceramah.
Setiap hari orang booking ni, berobot pula masjid tu. Minta maaf, kami dah fully book dah. Oh, anak yatim tu. Kan? Tiba-tiba pagi raya dah tak yatim lagi budak tu. Tak ada siapa yang nak manggil dia. Tunggulah bulan puasa tahun depan. Budak tu sampai 50 baju dah. Kan? 50 baju. Kan? Ada orang yang nak bagi baju. Kan? Nak bagi yang terbaik. Jangan baju kau yang kau tak pakai, kau bagi kat anak yatim tu. Bagilah baju baru. Kan? Kurang-kurang bulan bintang. Kan? Contoh. Bagi ke budak-budak tu. Contohlah. Jadi, apakah tujuan kita berpuasa? Ni nak lihat keindahan Ramadan ni. Apa tujuan kita berpuasa? Kerana kita berpuasa ini kerana yang pertamanya adalah untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Itu yang pertama. Itulah indahnya. Kita berpuasa bila kita lapar, agaknya macam ni rasa orang tak makan. Macam ni kan. Orang yang sentiasa membiarkan perutnya kenyang, dia takkan rasa perkara ni. Susah nak rasa. Macam ni rasa orang tak makan dia. Macam ni rasa. Tu sebabnya susah lah kalau orang tu masuk dalam geng-geng triple Y. Ye kan. Dia susah lah nak menginsafi nasib orang yang susah. Dia fikir nak makan ni, contoh kan. Susah macam tu. Jadi yang pertama, menginsafi nasib orang nasib baik. Orang sibuk nak bersedekah. Orang sibuk nak hantar makanan dekat pusat-pusat pemulihan, hantar dekat rumah anak yatim, hantar dekat rumah kebajikan, hantar makanan, hantar ke hospital, hantar kepada mereka-mereka yang memerlukan, hantar kepada ibu-ibu tunggal, macam-macam lah. Kan? Masa tu juga pada bulan Ramadan ni orang bayar zakat fitrah, sebab dia tahu bayaran zakat itu iaitu sedekah wajib akan disalurkan kepada golongan asnaf yang memerlukan. Golongan asnaf yang telah disenaraikan. Bulan itu maknanya memang orang-orang susah ternanti-nanti. Maknanya kita bukan fikirkan diri kita saja, kita fikirkan orang lain juga. Dan anak-anak yatim, begitu juga fakir miskin, mereka dah terbayang lah pada bulan ini ada tak agaknya rezeki untuk kita. Mudah-mudahan ada rezeki yang lebih untuk kita. Bayangkan. Itulah dia kan. Kalau kita tengok yang pertama. Yang kedua adalah untuk mengawal hawa nafsu kita. Bulan Ramadan ni orang semua sepatutnya lebih mengawal hawa nafsunya, sebab bila dia dah tak makan, dia sedikit reserve lah orang kata. Dia cuba kawal diri dia. Nak berlari sangat pun tak boleh, duduk pun tenang. Nak pergi main bola, nantilah, esoklah. Nak marah pun slow je. Sebab apa? Sebab dia mengawal hawa nafsu dia. Tetapi jangan tengok lepas berbuka. Waktu berbuka puasa, kadang-kadang orang kita dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Bulan lain boleh tahan dia makan pagi sikit, tengah hari sikit, malam sikit, boleh tahan lah. Kadang-kadang tengah hari pun tak sempat makan malam. Ada kat macam tu? Boleh skip pula. Tiba-tiba bulan Ramadan dijamak kan, breakfast dengan lunch tu bawa kepada jamak takhir pada lepas maghrib pun terbaring lepas tu, terkorban dekat sofa tu kan. Dia tengok TV, dia tengok kipas tu, kocik basah dia tengok. Sudahnya langsung tak kita tarawih. Tengok tu, ada orang macam tu. Itu sebabnya kalau kita kawal hawa nafsu, tentu kita tak akan membazir. Kita tak akan membuat pembaziran. Kalau kita nak beli pun kita fikir dah, bajet kita berapa dan kita nak keperluan kita berapa. Beli baju sampai 30 pasang. Kau nak pakai berapa hari? Kan? Macam tu kan. Siap dengan baju tidur. Baju tidur raya dia kata. Untuk anak lah, untuk anak. Mak kan macam tu. Baju tidur malam biar Pak Long nampak baju tidur anak dia elok. Kan? Yang abah tak ada beli je raya. Kemplekat dia tidur. Baju tak pakai. Macam tu lah kan. Jadi kadang-kadang kita membazir. Tak perlu. Makanan pun macam tu juga, membazir makanan. Beli makanan banyak-banyak. Nasib baik Allah bagi jari 10. Sangkutkan plastik makanan tu 1, 2, 3, 4, dah 2 lapis. Kalau ada 80 jari tak tahulah. Habis tutup bazar tu hari pertama dah tutup. Dah habis barang nak berniaga dah. Semua beli kat orang. Kan? Dia kalau pergilah dekat bazar macam ni, macam tempat macam ni okey lagi ni. Ni okey ni. Kira macam ada space lagi lah untuk bernafas lah. Tempat-tempat lain, ya Allah, padat. Dia sa'i tu 7 kali ulang alik tu. Dia tawaf seluruh Ramadan. Tu belum cerita yang tawaf pusing keliling langsung tak beli apa, ada juga. Dia pergi cari 7 bazar baru jumpa satu makanan. Gila betul.
Ada orang macam tu. Dia cuci mata, macam-macam ragam orang bulan Ramadan. Kawal hawa nafsu. Dan tu yang saya selalu share dalam statistik. Sebelum PKP dulu, rakyat Malaysia membuang kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari. Bayangkan, setiap hari tau, 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Dan di sepanjang bulan Ramadan itu 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Cuba fikir. Kita hari ni kan siap bagi bantuan. Kita bagilah sumbangan makanan kan kepada mereka yang memerlukan. Ataupun saja-saja sedekah. Kadang dia tak perlu sangat pun kita bagi jugalah. Sebab kita nak ambil pahala Ramadan kan. Tetapi ada orang yang tidak menghargai makanan. Saya terlihat ada satu image yang dipotretkan, gambar real tu dipotretkan, gambar seorang budak tengah menyangkung mengutip sisa nasi di atas tanah dan makan. Ada orang macam tu dalam hidup dia. Tetapi kita yang ada dalam pinggan kita buang pula. Kita jadi orang yang membuang makanan tu, sedangkan ramai yang memerlukan. Itu sebabnya keindahan bulan Ramadan ni, kalau kita boleh mengawal hawa nafsu kita, kita makan sikit. Habis yang biasa kita beli banyak-banyak tu, maka balance yang sepatutnya kita beli banyak, kita dah beli sikit. Yang balance tu kita gunakan untuk sumbangkan kepada orang yang memerlukan. Itulah antara keindahan Ramadan. Dan yang ketiga, antara keindahan Ramadan juga adalah kerana untuk menyuburkan perasaan jujur, pemaaf dan bertolak ansur. Jujur, meniaga jangan menipu, kan? Jangan menipu timbangan. Orang bulan puasa dia tahu orang tak kisah, malah nak melawan, orang belilah mahal-mahal. Taufufah sampai RM80 apa ke kilo. Itu mangkuk kau bagi tabung besar tu kan. Bayangkan lah. Baju raya pun sampai mahal-mahal sangat, offer lah sikit. Contoh, mungkin payah lah sampai ke langit nak cari kat bulan bintang pun jumpa baju Melayu. Contoh lah, contoh. Janganlah mahal-mahal pun lah. Macam tu lah kan. Mungkin buat offer sikit, buat combo ke, contoh lah kan. Tak kan, man payek tak kan. Nampak tu. Steady lah kan. Payek pun dah dikomersialkan. Nampak? Rem payek kan. Contoh lah kan. Jadi macam-macam lah. Kita tengok tu warung dahan nampak tu. Goreng-goreng kata kan. Gelato Cabana. Nengok banner pun rasa nak berbuka dah. Sajuk ya gambar tu kan. Mestilah sama macam gambar. Kadang orang nak beli tu sama tak macam gambar. Tak sama pun kata. Biasalah gambar itu. Tengok macam mana nego macam tu. Kau pilih gambar macam tu mestilah sama macam gambar. Kalau tidak, ada segi diundang ni, nama ni misrepresentation, misrep. Kan? Dia boleh menyebabkan kalau ada lah orang nak saman kan, boleh saman tu. Contoh lah kan. Contoh. Orang pun cakap kau nak bali-bali lah, mokak-mokak nak saman-saman pula kan. Jadi jujur, pemaaf, saling memaafkan. Saya sampai tengok orang tak ada, saya maafkan, tak ada masalah. Pergilah semayang pun. Pergi semayang, aku dah hurau mana pula kiblat dia. Kan? Ni arah kipeh ke apa, tengok agak ikut sejadah yang saya ingat ni, arah saya ni lah. Yang Alhamdulillah. Lepas tu memang terasa lah, luar lagi sejuk pada dalam. Kan, rasa walak bantas sejadah kat luar ni lah. Kan? Tapi betul, Alhamdulillah. Janganlah kita nak marah, maafkanlah, tak apalah. Orang tengah penat ni, tengah hari ni, lepas Zuhur orang nak berehat-rehat dulu, tak apa. Saya dengar tadi MC panggil ni, panggil ni daripada ni, datang kata kan. Faham satu. Dan Alhamdulillah hasil panggilannya itu kita dapat lebih kurang, kita dapatlah dalam 10,000 orang ni. Alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan pencapaian sebenarnya. Sebab orang yang tengok live dia tak nampak berapa ramai itu, sebab sekadar itu 10,000 orang depan saya sekarang. Jadi ini merupakan pencapaian sebenarnya. Dan kejap lagi kau tengoklah orang yang datang kemudian dia akan rasa menyesal. Lah Samsul Debat datang ke tadi? La ilaha illallah, tak tahu pun kata. Kau macam tu kan. Tak apalah kan. Mana bertuah lah orang yang datang awal, yang dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Dan saya first time dapat crowd yang macam ni. Jadi tak berebut lah nak ambil gambar kan. Macam tu lah kira. Jangan banyak cerita lah kan. Jangan banyak cerita. Jadi
pemaaf dan bertolak ansur. Kita bertolak ansur, kita lebih kurang dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bulan Ramadan ini memang disebut berasal, perkataan Ramadan itu sih berasal daripada perkataan ar-ram tu, panas yang menyengat. Itu sebab bulan Ramadan ni panas. Tapi di sebelah utara sekarang tengah ribut. Dia akan bertukar, dan kepanasan di sebelah selatan ni dengan bahagian tengah negara kita, dia mencecah 36 hingga 38, malahan boleh mencecah 40 darjah. Memang panas betul. Nak rasa 40 darjah macam mana masuk dalam surau tu, dia akan faham lah maksud panas yang sebenar. Tapi kepanasan ni sebenarnya kita bertuah sebab apa? Panas kita masih lagi ada dia punya ruang untuk kita bertenang. Contohnya panas-panas kat rumah ada aircon kan? Kebanyakan rumah ada aircon lah. Panas-panas duduk bawah kipas tu. Panas-panas adalah ruang kita boleh cari air sejuk ke apa semua untuk berbuka nanti kan? Tetapi ada setengah orang dia tak ada benda ni. Itu cerita kita nak tengok kan. Jadi bulan yang panas. As-siyam pula berasal pada perkataan yang membawa maksud menahan diri. As-siyam tu menahan diri. Menahan diri daripada berpergian pada satu tempat ke tempat yang lain dari segi bahasa. Dan menurut Ibnu Manzur, as-siyam itu perihal menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah. Boleh nikah, cuma maksud dia tak boleh nikah tu, perbuatan orang yang bernikah tu tak boleh buat pada siang hari. Bukan hanya perbuatan orang bernikah tu, depositnya pun tak boleh. Maksud deposit tu cuba-cuba kan, bagi mukadimah. Alah cium lah sikit-sikit je, dia kata. Jangan kau nak cium bini kau kan. Dia cium tu mula dia merebak tu masalah tu kan. Yang isteri pula kan, masa tu lah mencabar kejantanan seorang suami. Ialah bulan lain dia tak macam tu, mentang-mentang lah bulan ni panas yang menyengat, dia bantai bakamban depan suami dia. Siap macam ni lah, alah ho panas tu kata. Suami tengok atas bawah tengok, alah abang tak panas ke? Wah, dia siap tanya lah suami. Suami kata, abang dah lama panas tengok kau. Janganlah kau cabar abang macam ni. Ada orang tua-tua tu juga, dah tua ni ustaz, tak ada maknanya. Jangan cakap bulan puasa ni tiang elektrik pun nampak lawa kan. Tiang elektrik kau pakaikan skirt, hara lelaki tu tengok, ui tak buruk dengan rupanya tiang elektrik. Dia tahu lah kan macam tu. Jadi as-siyam berbicara pula macam mana? Berbicara itu pula bukannya maksud tak boleh cakap, boleh cakap, tapi jangan cakap benda yang sia-sia, apatah lagi bercakap perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Jadi as-siyam, maksud yang sebenar as-siyam adalah menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari kerana Allah. Jadi itulah maksud as-siyam. Dan puasa ni tuan-tuan dan sekalian adalah ibadah yang sangat istimewa. Itu satu lagi keindahan Ramadan. Kenapa puasa ni istimewa berbanding ibadah yang lain? Kenapa gak ni? Jangan risau. Penceramah dia kalau tanya, sudahnya dia jawab balik sudah. Walaupun ada audiens kat depan dia, anggaplah tu sebagai rakaman bersendirian kan. Dia hanya nak dengar saja. Saya pernah ceramah di satu masjid di Kuala Pilah. Saya cakap lah, makcik, masa tu ceramah mula, makcik apa maksud selawat makcik? Makcik tu jawab balik kat saya. Nak ceramah lah, tanya pula dah kena marah pula aku. Jadi hari ni sebelum aku kena marah, biarlah aku jawab dulu. Jadi bila dikatakan apa keistimewaan ibadah puasa dengan ibadah lain, dalam satu hadis qudsi kan, Nabi memberitahu, Allah beritahu, maknanya hadis qudsi ni adalah kalamullah yang disampaikan menerusi hadis Nabi. Dia kata apa? Setiap amal kebajikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hingga 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Allah Ta'ala kata, berlainan pula dengan puasa. Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Tu beza dengan yang lain, ibadah lain. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Kenapa pula? Kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Allah Ta'ala beritahu, kita tinggalkan syahwat, tak sentuh isteri, tak sentuh suami, kita mengelak untuk buat hubungan siang hari, tak sentuh makanan walaupun geram nengok peyek
Geram tengok gelato tu. Kabul gelato Cabana macam tu kan. Geram tengok warung dahan tu contohlah. Geram tengok ayam goreng Azhar tu. Geram saja-saja. Geram. Tapi dia tahan diri dia kerana Allah. Dan sesungguhnya Allah telah sambung. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan dua kegembiraan. Iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa. Tak ada siapa tak gembira berbuka. Ada yang sedih buka. Kenapalah buka sekarang, besok tak boleh ke? Tak ada. Semua gembira berbuka. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Maknanya kalau dia mati, dicabut nyawanya, bertemu dengan Allah, dia rasa gembira. Kalau dia bangun beribadah bertemu dengan Allah, dia rasa gembira. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Faham? Baca sampai habis. Bau wangi itu di sisi Allah, ya. Jangan kau harahkan bau mulut kau ke kawan kau. Takut tak menahan dia bau dalam kau membalun jogging dengan potai sahur tadi. Kau beli pula, ada bau kasturi tak? Tak dapat dah. Tak dapat kasturi macam ni dah kan. Jadi makna kata itulah. Dan satu lagi keistimewaan bulan puasa ni, ibadah puasa. Kita nampak orang, kita pergi masjid, nampak orang tu dengan ibadah lain, ibadah lain. Allahu Akbar. Dia semayang. Kita tahu dia semayang. Tahu. Kita nampak auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa dah bersih pula aku dah. Banyak nak habuk meja ni. Kan komplain. Kan? Balik semula. Iza jaa nasrullahi wal fath. Orang tu mengaji, kita tahu dia mengaji. Kita nampak orang tu tengah bersalam dekat meja macam ni, dekat pasar raya. Dia pun tulis resit pap, lepas tu dia salam, lepas tu cerita orang tu bayar zakat, kita tahu. Nampak orang tu duduk macam ni, yang atas pentah ni bercakap cerita pasal puasa. Dengar ceramah. Tak ada, dia cakap kau bergonjeng karaoke, tak ada. Kan? Orang tahu. Nampak pula orang tu pakai kain ihram. Ramai-ramai, apa hal berkumpul? Nak pergi haji, nak pergi umrah. Orang tahu. Tetapi beza dengan ibadah puasa. Tak ada siapa yang tahu. Dalam ni pun nampak muka macam sama je. Tapi belum tentu puasa. Terutamanya orang perempuan. ABC, Allah bagi cuti. Tapi muka penat dia macam bajet-bajet puasa je. Macam itulah contohlah kan. Jadi mana kita tahu? Jadi itulah kelebihannya ibadah puasa. Hanya Allah yang tahu. Apa yang ada, apa yang sebenarnya ada pada diri kita. Apa yang dizahirkan itu tidak menggambarkan orang tu puasa atau tak puasa. Kita tengok, kencang nampak. Dia berlari main bola, betul ke dia ni puasa? Setakat ni tak ada masalah pun. Zaman Nabi dulu siap berperang lagi. Perang Badar tu. Berperang bulan Ramadan. Menanglah tu. Dengan tahap lawan tentera kafir Quraisy yang lebih ramai jumlahnya. Nampak tak? Pasukan bola sepak Algeria main World Cup dulu kan. Kita tengok sampai peringkat kalah mati. Peringkat last 16. Peringkat last 16 tu dia main sampai extra time. Sedangkan mereka sedang berpuasa. Main. Walaupun mereka dapat kelebihan, dapat orang kata, dapat rusahnya tu daripada Allah bagi rusah. Sebenarnya musafir boleh nak puasa, buka puasa, tak ada masalah. Tapi mereka tak minum pun pada waktu extra time tu. Nak tunjukkan sebenarnya indahnya puasa ni. Kita tak boleh ukur dengan apa yang kita nampak dengan mata kita. Kadang kita nampak muka dia tenang, mengaji, rupanya tak puasa. Relax dia. Sebab macam mana boleh tahu ada nasi kat pipi dia pada jam 2.30 petang. Macam tu lah. Dengan penuh confidentnya dia memberikan nasihat pada orang lain tentang puasa. Macam tu lah. Kan? Jadi makna kata kalau kita tengok itu antara kelebihan. Dan kalau kita tengok pada bulan Ramadan ini, juga bulan puasa ini, kita mengejar ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Taala beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tatafakkun. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud wahai orang-orang beriman. Dia tak kata wahai orang-orang elmina. Dia tak khabar ada orang denai alam. Tak ada. Dia tak khabar orang Islam pun tak. Orang Seremban lagilah tak sebut pun. Tak sebut. Yang dia sebut wahai orang beriman. Orang beriman ni orang yang percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Percaya. Bila dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, maka dia dah tentu akan buat apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Ya. Jadi wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya belum tentu dapat takwa tu, kan? Belum tentu dapat. Kita kena usaha nak dapatkan takwa. Jadi macam mana usaha nak dapatkan takwa? Kata Sayyidina Ali, ada 5 latihan takwa. Yang pertamanya khauf Rabbul Jalil, mendidik diri kita takut kepada Allah. Tapi kena faham, takut dengan orang, takut dengan hantu tak sama dengan takut dengan Allah. Takut dengan orang, takut dengan hantu lagi jauh kita lagi. Kita takkan dekat dengan yang kita takut. Tapi takut kepada Allah menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah. Itu beza. Itu sebabnya kita lagi nak dekat kepada Allah, lagi nak cari masjid, lagi nak buat kebaikan supaya Allah suka dekat kita. Supaya Allah sayang dekat kita, Allah terima ibadah kita. Jadi makna kata ketakwaan ini yang pertama berasaskan, berlandaskan rasa takut kita kepada Allah. Kita tak buat benda-benda yang biasa kita buat sebab takut pada Allah. Tak minum dia walaupun air tu dah ada kat depan tu, siap dengan fresh orange tu, dengan orange tu tersangkut dekat cawan tu dengan payung kecil, dengan ada air batu menitik-nitik wap sejuk. Gelatu Cabana, contoh aku kira betul tengok. Gelatu Cabana Melaka, Melaka, macam tu kan. Bayangkan. Geram tengok. Kalau dalam keadaan biasa memang dah lama faham dah tu. Tapi ada orang kenapa dia tak faham? Sebab depan orang, kalau orang tak ada dia fahamnya, dia kata. Bukan dia kira, dia kata kan. Contoh malah. Contoh ada juga orang macam tu. Ada. Bayangkanlah keadaannya. Kita takut kalau Allah, kita tak buat. Walaupun keadaan biasa kita buat. Melainkan terlupa. Kalau terlupa tak apa. Kita makan seram. Puasa lah. Macam tu. Kalau dalam keadaan, dia ada beza tu antara sahur dengan waktu puasa. Kalau waktu sahur, kita makan, tiba-tiba azan Allahu Akbar, dah habis waktu. Maka yang ada kat mulut tu cepat telan, habiskan. Yang terakhir yang dalam mulut tu habiskan. Tak payah kau jolok, ambil penyolok tu kau jolok, kau cungkil balik apa yang kena masuk dalam mulut kau tu. Islam tak macam tu dah. Telan. Tapi kau telan tu cepat-cepat. Jangan kau simpan sampai jam 8 pagi di pejabat. Kan? Sampai ni apa? Makanan terakhir dia tu. La ilaha illallah. Bukan macam tu. Ya? Tapi kalau pada waktu tengah puasa, termakan. Kau tak puasa. Ya Allah, terlupa. Dia keluarkan balik apa yang ada kat mulut tu, kena luahkan. Yang dah tertelan tadi tak payah. Kau korek, kau operate, buang, tengok cari mana duit. Tak payahlah kan. Mana yang dah telan tu, nasib lah. Rezeki lah tu. Tu yang saya masa dengan anak saya dulu. Lepas tu hari pertama puasa, masa tu anak saya kecil lagi. Isteri saya bagi kopok amplang tu. Bang, abang suapkan anak makan. Hari pertama saya suapkan anak, suapkan saya. Suap anak, suap saya. Gila-gila tu. Saya, dia. Kadang-kadang dia satu, saya dua. Saya pula dua ketul. Kadang-kadang saya baru dia. Sampailah isteri saya tegur. Saya tak perasan. Memang terlupa betul. Isteri saya tegur. Abang, abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah abang minum air dulu. Saya kata situ. Bayang kau puk amplang tu sampai maghrib rasa kat tekak ni. Bayang. Betul lah. Itu kelebihan orang lupa. Macam kita pergi ke Sabah lah. Pergi Sabah. Macam baru ni saya pergi Sabah. Ada orang kadang-kadang dia pergi Sabah, dia terlupa. Dah tidur tu dia hilang ingatan. Bila tidur dia hilang ingatan. Dia terlupa lah nak kunci jam. Yang dikunci jam tu macam waktu semenanjung. Kata ten bunyi jam tu. Ikutlah kau punya alam bunyi apa. Allah, woi bangun sahur. Dia pun makan.
Dia sahur pukul apa? Dia sahur pukul 5.45. Dia sahur pukul 5.45 sebab subuh di Semenanjung 6.5 minit. Sedangkan subuh di Sabah 5.5 minit. Dia 5.45 dengan confident. Confident tu lagi jauh daripada confident tu. Dia makan. Tak dengar pula orang azan. Ni dah pukul 6.5 minit dah. Dia pun buka lah langsir. Dia buka zerap. Dah terang weh, dia kata. Jadi macam mana keadaannya tu? Dalam keadaan macam tu dimaafkan, dia boleh berpuasa. Sebab hukum aslu bakaknya, hukum asalnya dia yakin yang masa masih ada. Tapi janganlah saja-saja kau makan pada pukul 8 dan kau yakin masa masih ada. Itu kau saja-saja namanya. Tak boleh. Ya? Itulah. Takut dia. Dia takut nak makan dah. Tunggu azan. Kau dah putih. Allah. Wih, tak boleh makan dah, azan dah. Rupanya kampung tu, Karyah tu, dia memang azan 2 kali subuh. Kan ada azan kali pertama, kadang sejam sebelum subuh dah azan kan. Jadi yang tu kena ambil tahu juga tu. Bantailah berhenti tak makan. Tak boleh dah azan. Dia kata kan. Tak. Bukan macam tu. Kena tahu. Yang keduanya, ni dah bibi tahu. Bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Siapa yang nak buang masalah-masalah dia, pening kepala lah, duit tak ada lah, job tak masuk lah, apa semua, modal kena keluar, iaitu sedekah. Paling senang, contohlah kan, siapa nak makan yang pegang tipun ni, siapa nak makan? Kak Su, nama glamour je, Kak Su tu. Sebelah tu pun nak makan. Lily, sebelah ni. Tapah. Apa dia? Kak Pah. Aku dengar Tapah tadi. Macam R&R pula nama. R&R Tapah tak? Kak Pah, Lily dengan Su. Ni 10 malam terakhir dia bincang 3 orang. Yang si Su pun keluar RM50, Lily keluar RM50, Kak Pah dia lebih sikit. Dia keluarkan RM100. Dalam RM200 tu beli beras, beli tepung, beli gula, beli minyak, beli garam, beli gula. Lepas tu malam ni jom lepas kita, lepas tarawih semua pergi masuk. Masak mihun goreng, bungkus 30 paket, hantar mak anak yatim. Malam besok kita pergi rumah Lily pula. Mak Lily lah masak apa? Mi goreng, mi hailam, bungkus, hantar kat balai bomba. Siapa yang bertugas malam tu dapat sahur makan. Malam yang ketiga tu pula hantar dekat hospital, siapa bertugas malam tu. Mana ni? Hantar rumah anak yatim, hantar kat sini, hantar kat penjara, yang pegawai-pegawai penjara tu, hantar dekat balai polis yang bertugas, hantar 10 malam terakhir. Takkan tak ada satu malam pun tak kono Pak Kak Pah weh. Kan? Malam yang last tu, Kak Pah masak memang gila bab satu. Dia masak masa tu nasi goreng Cina jantan. Apalah jantan lah, ada tolok, jantan lah kan. Tolok mata kabau. Cari menggigih kuning itu. Bila hantar tu, kenalah pula. Dalam 10 malam, ada satu malam tu yang kita tengah hantar kat rumah anak yatim tu, itulah malam Al-Qadar. Jadi paling senang saya nak ajar semua orang apa nak buat tau. 10 malam terakhir, alhamdulillah ni belum sampai, semua boleh buat macam mana. Ambil nombor akaun masjid-masjid tu. Masjid Bukit Jelutong, Masjid Elmina, Masjid Bukit Raja, Masjid Kelang, Masjid Padang Jawa. Ambil semua 10 malam terakhir. Lepas tarawih tu, tengah malam tu, Masjid Bukit Raja, sen RM1. Tu aku tak tahan tu. Asal sen ni RM1. Cubalah lebih sikit, RM10 lah, tak apalah, RM10. Malam besok tu bagi RM50. Setiap malam kita bagi 10 malam terakhir. Takkan satu malam pun tak kena. Nampak tak? Paling simple je. Macam tu lah. Dan siapa yang mak ayah dia dah meninggal dunia, tu angkat tangan. Salah seorang mak ayah dah meninggal dunia kan. Kalau balik kampung, salah satu lagi yang kita boleh buat, cari kawan-kawan arwah, belanja makan. Cari kawan arwah, atau beli barang makan, hantar kat rumah dia. Atau barang-barang tu hantar kat dia, bagi duit ke. Sedekahkan dia, niatkan untuk arwah. Itu antara yang biasa saya sendiri pun memang buat setiap tahun.
Bila saya balik kampung dah tak ada ceramah tu, saya pergi sembahyang tarawih tu. Lepas sembahyang tarawih, sebelum sembahyang tarawih saya dah beritahu dah kat kawan-kawan arwah abah saya. Kawan arwah abah saya kat kampung tu tinggal 2 orang ni. Tinggal 2 orang yang masih hidup. Saya kat Cik malam gang lepas tarawih standby. Okey, faham, saya bawa dia pergi makan kat kedai tom yam. Mudahlah, seekor. Berapa banyak benar yang 2 orang makan. Dah tua pula gigi tak apa-apa dah, tak makan. Yang jenis yang boleh isap-isap dia makan. Tak apalah order, bagi dia makan, bagi dia gembira, borak-borak dia pun happy. Terima kasih lah ingat kat cik dia tu. Hanya dia makan. InsyaAllah. Bukan hanya arwah ni dapat manfaatnya, kita pun dapat. Ya. 10 malam takhir, fokus kena lebih. Ya. Dan yang terakhir sekali selepas qanaah adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Indahnya Ramadan, kita buat kebaikan, kita buat apa pun, semuanya untuk bekalan kita akhirat besok. Semua untuk bekalan akhirat. Dekat dunia mungkin kita tak nampak, tapi akhirat besok kita akan nampak. Malahan pada bulan Ramadan ni kita berpegang, kita mencari syafaat. Ada 2 syafaat, itu puasa dan juga Al-Quran. Al-Quran ni beritahu, ya Allah, dia membaca aku pada bulan Ramadan, ya Allah. Dia membaca aku setiap hari, ya Allah. Lepas tu puasa pula cakap, ya Allah, dia menahan lapar dan dahaga, tak makan tak minum kerana-Mu, ya Allah. Maka izinkanlah kami untuk memberikan syafaat kepada mereka, ya Allah. Maka Allah Ta'ala kata, berikanlah syafaat pada mereka. Jadi kita manfaatkanlah bulan Ramadan yang indah ini dengan membuat amal bakti kebajikan sebanyak-banyaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Panih saya faham, tapi yalah, kepada yang baru datang, selamat datang saya ucapkan. Walau saya tak dapat nak dah habis ceramah dah, lambek kau datang. Orang dah elok duk kelumpuk, kau buat macam datang lembu tu, nyampah itu kan. Kan sahabat saya baru datang. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, jadi saya doakan mudah-mudahan semua orang berpeluang untuk dapat Lailatul Qadar. Ya, 10 malam terakhir, jangan risau-risau nak pasal tanda tu. Yang penting kita buat aja. Biar Allah Ta'ala berikan kepada kita ganjaran yang sewajarnya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan.